Nama saya ialah Kitiwani, anak perempuan R. Gajapati. Saya sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gading, Sungai Buloh. Saya mengajar mata pelajaran sains tingkatan 1. Pada awal pembelajaran dan pengajaran, saya telah menggunakan contoh bahan dalam kehidupan seharian seperti air dan ais untuk merangsang idea murid tentang tajuk pelajaran pada hari ini. Kemudian, saya telah menggunakan slide PowerPoint yang mengandungi informasi menarik tentang tajuk jirim agar murid akan lebih berminat untuk mempelajari tajuk hari ini. Sebelum kita mulakan dengan tajuk kita pada hari ini, cikgu ada beberapa soalan nak tanya pada anda semua. Cuba lihat pada bika yang terletak atas meja anda. Dua bika tadi diisikan dengan dua bahan yang berbeza. Okey, lihat pada bika yang pertama ni, apakah bahan yang diisi dalam bika pertama ni? Ais. Bagus. Okey, bika yang kedua pula, apakah bahan yang diisi dalam bika yang kedua ni? Air. Betul. Okey, apakah yang diisi dalam belon ini? Udara. Bagus ya. Apakah bentuk keadaan jirim ais ini? Siapa nak jawab? Saya. Okey, Akmal. Pepejal. Bagus, pepejal. Yang kedua pula, apakah keadaan jirim air ni pula? Saya. Okey, Kalisha. Cecair. Okey, bagus, cecair. Yang ketiga, apakah keadaan jirim udara dalam belon ni? Okey, Filza. Gas. Bagus, duduk. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan mempunyai isi padu. Cikgu nak tunjukkan beberapa informasi yang menarik tentang jirim. Yang pertama, jirim mempunyai jisim dan isi padu. Yang kedua, jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil yang dikenali sebagai atom. Yang ketiga, jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, badan kita sebenarnya merangkumi kesemua keadaan jirim yang kamu jawab tadi, pepejal, cecair dan juga gas. Apa sahaja yang kita makan dan minum adalah jirim. Yang seterusnya, udara yang kita sedut ni pun ataupun udara di sekeliling kita ni pun adalah jirim. Sebab udara mempunyai jisim dan isi padu. Okey, yang terakhir sekali, terdapat pepejal yang boleh kita melihat melaluinya ataupun see-through. Contohnya kaca. Tajuk kita pada hari ini ialah 3 keadaan jirim. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey, objektif kita pada hari ini ialah memahami 3 keadaan jirim tersebut dan menyatakan susunan zarah-zarah dalam ketiga-tiga keadaan jirim tersebut dan menyatakan perbezaan pergerakan. Tadi kita dah tahu jirim terdiri daripada 3 jenis keadaan. Tapi sekarang cikgu nak tanya, ada tak susunan zarah-zarah dalam ketiga-tiga keadaan jirim tadi sama? Tak sama. Pada awalnya saya telah merancang untuk melakukan aktiviti simulasi iaitu untuk menunjukkan pergerakan dan susunan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan gas di luar bilik darjah. Tetapi disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, saya terpaksa melakukan aktiviti ini di dalam makmal. Setiap kumpulan anda akan diberikan satu bekas dengan guli. Jadi apakah anda perlu buat? Anda perlu letakkan guli ke dalam ketiga-tiga bahagian tersebut dan cuba gerakan kotak kita ke sebelah kanan dan ke kiri. Untuk apa? Untuk melihat pergerakan zarah-zarah di dalam 3 keadaan tadi. Faham? Lepas tu cikgu akan menyoal yang manakah pepejal, cecair dan gas. Okey, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti kita ialah 10 minit. Jadi, cikgu nak ketua kumpulan ambil barang-barangnya di sini. Anda boleh mula sekarang. Okey, duduk. Sekarang ada soalan pula. Siapa nak beri jawapan? Bagaimanakah susunan zarah-zarah dalam pepejal? Okey, Filza. Tersusun rapat dan hanya boleh bergetar. Tersusun rapat, duduk. Bagus. Okey, bagaimanakah kedudukan zarah-zarah ataupun pergerakan zarah dalam cecair? Siapa nak jawab? Kalisha? Zarah-zarah kurang rapat dan zarah-zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain.
Okey, memang betul. Sekarang cikgu nak tanya, bagaimanakah susunan dan pergerakan zarah-zarah gas? Okey, Aina? Zarah-zarah tidak tersusun dan bergerak di saluran rawat dan berlanggaran antara satu sama lain. Okey, duduk. Okey, cikgu nak tunjukkan sedikit kepada anda. Okey, kalau kita tengok ini adalah zarah-zarah tersusun rapat dan seragam dan mereka hanya mampu bergetar pada kedudukannya. Seterusnya, cecair. Zarah-zarah dalam cecair dia kurang rapat berbanding dengan pepejal. Dia bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Okey, manakala gas pula tidak tersusun langsung dan ia bebas bergerak secara rawa. Sekarang, cikgu akan bagikan satu tugasan kumpulan. Okey, cikgu rasa semua tahu kan apa itu peta Aiting? Jadi sekarang kita hendak membuat perbandingan antara ketiga-tiga keadaan jirim. Jadi cikgu minta ketua kumpulan sila datang ke hadapan. Ambil bahan. Okey, dan ambil 2 pen marker. Okey, cikgu di sini ada beberapa contoh yang anda boleh jadikan panduan sebelum mulakan kerja tugasan anda. Okey, tengok di sini. Apakah bentuk ni? Bentuk peta Aiting ni? Okey, bagus. Peta buih berganda. Jadi, peta buih berganda ni kita boleh gunakan untuk membuat perbandingan ataupun peta pokok. Okey, untuk tugasan ini cikgu beri masa selama 10 minit. Okey, boleh mula sekarang. Murid-murid, semua dah siap tugasan kumpulan. Okey, jadi sekarang cikgu akan minta ketua setiap kumpulan datang ke hadapan membentangkan hasil perbincangan kumpulan anda. Okey, kita mula dengan kumpulan Aina dulu. Okay. Jirim terbahagi kepada 3 keadaan, iaitu pepejal, cair dan gas. Zarah-zarah tersusun secara rapat dan seragam dengan sedikit ruang kosong antara zarah-zarah. Zarah-zarah hanya boleh bergetar pada kedudukan masing-masing, contohnya ais. Cecair pula terdiri daripada zarah-zarah yang tidak tersusun dan kurang rapat berbanding dengan zarah-zarah dalam pepejal. Zarah-zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggaran antara satu sama lain. Contohnya air. Gas pula terdiri daripada zarah-zarah yang tidak tersusun dan berjauhan antara satu sama lain. Zarah-zarah bebas bergerak secara rawak ke semua arah dan berlanggaran. Contohnya udara. Bagus. Sekarang, cikgu minta kumpulan Kalisha untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan. Jirim terbagi kepada 3 bahagian, pepejal, cecair dan gas. Ciri-ciri pepejal ialah bergetar pada kedudukan, zarah-zarah tersusun rapat dan isi padu tetap, jisim tetap dan terdiri pada zarah-zarah. Manakala cecair mempunyai isi padu tetap dan terdiri pada zarah-zarah, jisim tetap dan bebas bergerak, zarah-zarah tidak tersusun. Manakala gas terdiri pada zarah-zarah dan bebas bergerak dan zarah-zarah tidak tersusun rapat. Bagus. Okey, jadi sekarang soalan kebat kita. Okey, soalannya. Siapa nak jawab? Okey, Filza. Kurang 50 ml kerana air tidak boleh dimampatkan. Okey, duduk. Kurang tepat jawapan. Siapa boleh beri jawapan yang betul sekali? Ya, Kalisha. Sebab zarah-zarah cecair tidak tersusun rapat. Okey, duduk. Bagus. Saya dapati bahawa murid-murid berasuk seronok dan gembira untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan. Ini bukan sahaja menanamkan nilai bekerjasama di kalangan mereka, mereka juga dapat mempelajari berfikiran secara kritis dan kreatif.